Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doa yang dipanjatkan kehadrat ilahi agar kita sama-sama dapat mendapati dan juga menangani wabak COVID-19 ataupun pandemik COVID-19 ini. Sememangnya tanpa doa, usaha dan tawakal, kita tidak akan sama-sama bersatu untuk menangani dan juga mendepani wabak COVID-19. Apa yang penting, kalau kita lihat kembali kepada kita kata isi kandungan perutusan khas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada petang tadi bersempena dengan perutusan Hari Pekerja, ada menyatakan bahawasanya kita melihat spektrum baharu ataupun spektrum yang terkini dalam Perintah Kawalan Pergerakan tahap 4 yang akan bermula minggu hadapan, bahawasanya ada beberapa sektor yang akan dibenarkan untuk mula beroperasi mengikut syarat-syarat dan juga kebenaran diberikan oleh pihak kerajaan. Dalam hal ini, perbincangan kita sudah beralih kepada satu perkara yang baharu apabila kita ingin menilai bagaimana perkara ini sebenarnya untuk kita mengimbangi kesihatan awam dan juga untuk kita memastikan agar ekonomi itu masih dapat direncanakan dan juga dipulihkan. Jadi sememangnya menjadi hasrat dan juga tujuan kerajaan untuk memastikan tidak ada yang akan tertinggal ataupun no one will be left behind. Dan sudah tentu insentif yang diperuntukkan di bawah pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat masih dilakukan dan juga sedang dilaksanakan bagi memastikan agar seluruh rakyat mendapat manfaatnya. Bicara nanti pada malam ini akan memberikan suluhan yang lebih mendalam terhadap isu dan juga spektrum yang lebih jelas untuk kita melihat kepada peranan usahawan wanita dalam memastikan agar kita mendepani Perintah Kawalan Pergerakan juga wabak COVID-19 ini secara bersama. Semuanya kita akan melalui sebentar saja lagi dalam kita melihat bagaimana wabak COVID-19 yang membahana ini dapat kita tangani secara bersama.
bermula 4 Mei 2020. 4 Mei 2020, hampir semua sektor ekonomi dan aktiviti perniagaan akan dibenarkan beroperasi tertakluk kepada syarat-syarat dan SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Saya katakan hampir semua kerana masih ada beberapa kategori industri dan perniagaan yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Dan ini adalah perniagaan atau aktiviti yang melibatkan perhimpunan ramai dan sentuhan badan di mana penjarakan sosial sukar dikawal. Antaranya panggung wayang, pusat karaoke, pusat refleksologi, pusat hiburan, kelab malam, taman tema, bazar Ramadan, bazar Aidilfitri, atau karnival jualan dan semua bentuk persidangan dan pameran. Selain perniagaan, aktiviti-aktiviti sukan yang melibatkan perhimpunan ramai, ada sentuhan badan ataupun body contact dan lain-lain risiko jangkitan juga tidak dibenarkan. Apa yang disampaikan dan juga digagaskan tamsilan kepada ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar saja tadi, topik perbincangan dan juga analisis kita perlu berlaku adil. Sudah semestinya kita ingin membangunkan dan juga memulihkan semula ekonomi. Tetapi perbincangan ini bersifat reciprocal apabila kita juga perlu mementingkan kesihatan awam dalam kita mendepani pandemik ataupun wabak COVID-19. Dan sememangnya kerajaan tidak pernah alpa dan juga leka dalam memastikan penumpuan dan juga perincian kepada insentif-insentif yang dibangunkan khususnya di bawah setiap kementerian untuk memberikan kelekaan dan juga keselesaan kepada masyarakat secara khususnya. Baik, pada malam ini kita akan berbicara tentang bagaimana peranan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, khususnya komited dan juga komitmen mereka dalam membantu usahawan dan juga koperasi wanita. Dan sudah semestinya pada malam ini juga saya amat bersahati untuk bersama dengan Yang Berhormat Datuk Wira Hajah Mas Ermiati Haji Samsudin, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Assalamualaikum, selamat malam Datuk. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Datuk Ya. bersama kami pada malam ini. Mungkin kita bukan saja bercerita tentang COVID-19, tapi kita juga bercerita betapa komitmen oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam memastikan usahawan itu dibela dan juga diberikan penumpuan, khususnya kepada usahawan wanita. Perincian malam ini tentang usahawan wanita, mungkin bagi mukadimah dan juga awalannya, Datuk boleh kongsikan tentang peranan wanita dalam sektor keusahawanan dan juga berapa bilangan ataupun peratusan kita kata pemilikan keusahawanan itu dalam kalangan wanita. Terima kasih Ismail dan kerana sudi untuk menjemput saya bersama dalam bicara naratif pada malam ini di RTM1. Dan pada malam ini memang kita nak bicarakan tentang soal usahawan wanita dan juga koperasi wanita. Yang mana kalau kita tengok dalam perniagaan dekat Malaysia ni hampir 98.5% perniagaannya adalah berdasarkan pada perusahaan kecil dan sederhana. Dan daripada jumlah tersebut, ianya membawa lebih kurang 907,065 perusahaan kecil sederhana PKS, yang mana daripada 907,000 usahawan PKS wanita hanya dalam sekitar lingkungan 187,000, iaitu lebih kurang dalam 20.6%. Dan jumlah kalau tanya saya, tak adalah besar mana, 1/5 saja. Tetapi alhamdulillah jumlah tersebut menunjukkan bahawa pemilikan entiti wanita dalam industri, maksudnya pemilikan itu lebih daripada 51%, kalau nak maksud apakah usahawan PKS wanita itu sendiri. Dan kebanyakannya adalah usahawan mikro. Dan itu yang paling banyak. Dia punya jumlah maksudnya dalam 76%. Dan yang paling kedua terbesar adalah perusahaan kecil yang membawa lebih kurang dalam 23%. Dan yang kemudiannya adalah perusahaan sederhana. Dan daripada situ juga kita melihat bahawa sektor yang paling besar dalam PKS wanita ini adalah dalam sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan tu jumlah cukup besar kalau nak dibandingkan dengan sektor yang kedua,
itu pembuatan. Sektor perkhidmatan membawa lebih kurang 89%. Yang itu yang maksudnya F&B, maksudnya servis perkhidmatan profesional dan sebagainya. Itu adalah yang yang kalau kita nak bercerita tentang usahawan PKS wanita. Okey. Secara kebetulan dan juga mungkin signifikan juga apabila cerita yang dirangka di bawah pakej rancangan ekonomi menceritakan tentang entiti figura bernama Makcik Kia, digambarkan sebagai seorang usahawan wanita yang juga menyara keluarganya dan juga memberikan pendapatan ataupun sumber ekonomi kepada keluarganya. Jadi mungkin ada kisah di sebaliknya itu, tetapi ini menunjukkan bahawasanya apabila kita mendepani wabak COVID-19 ini, usahawan wanita juga turut terjejas dan usahawan wanita juga perlu dibantu dan juga perlu untuk meningkatkan ekonomi mereka bagi memastikan kestabilan ekonomi itu masih berjalan. Jadi bagaimana Datuk melihat peranan wanita dan juga situasi usahawan wanita dalam mendepani wabak COVID-19? Walaupun jumlah dia tak besar, macam saya cakap tadi dalam 20.6%, tetapi apabila berlakunya wabak COVID ni, daripada survey yang kita buat di pihak kementerian, lebih daripada 54% jualannya jatuh. Dan ini secara tidak langsung memberikan kesan yang begitu besar. Terutama sekali bukan hanya dalam maksudnya perusahaan yang mikro ataupun kecil, tetapi semua. Walaupun menjual goreng pisang ataupun menjual nasi lemak ataupun mempunyai spa dan salon, semuanya terkena tempias. Dan sebab itu kita amat gembira dengan pengumuman-pengumuman yang telah pun dibuat oleh kerajaan khusus untuk membantu dan memberikan sedikit ringankan beban kepada usahawan-usahawan ini. Dan di samping dengan pengumuman subsidi upah, geran prihatin khas yang semalam saya pun dapat tengok, maksudnya apabila selama ni orang cakap maksudnya kalau maksudnya geran prihatin khas tu nak mendapat pun payah dan sebagainya, tapi semalam bila tengok dia punya FAQ alhamdulillah cukup mudah sekali. Kerajaan dah mempermudahkan dan dengan simple syarat saja dia dah boleh dapat bantuan. Makcik Kia dah boleh dapat bantuan 3,000 tu, yang mana boleh memberi manfaat kepada lebih kurang 700,000 usahawan PKS yang membawa lebih kurang dalam 2.1 bilion. Ini jumlah yang cukup besar, yang jumlah yang cukup bermakna khusus untuk usahawan-usahawan kita. Dan sebab itulah saya melihat di bawah kementerian kita amat committed, dan Yang Berhormat Menteri kami sendiri, Datuk Seri Wan Junaidi sendiri, beliau begitu prihatin dan sentiasa memperingatkan kita supaya apa juga yang telah pun kita umumkan di peringkat kementerian, apa juga bentuk bantuan yang telah pun kita berikan, kita harus ada, maksudnya dia punya end resultnya bagaimana. Maksudnya kalau jumlah maksudnya permohonan pinjaman dan hari ini dah berapa banyak yang dah disburse dan sebagainya. Dan sebab itu kita melihat hari ini usahawan wanita yang terkesannya kadang-kadang kita tengok hari ini dah masuk MCO yang dah masuk, ya MCO yang keempat, PKP yang keempat. Betul. Kalau PKP yang pertama hari tu mereka dalam keadaan yang terkejut, kan, tiba-tiba tak boleh nak keluar rumah, tiba-tiba tak boleh berniaga, kedai tutup, bekalan tak dapat dan sebagainya. Dan from time to time, daripada masa ke masa, PKP kedua, PKP ketiga, mereka sudah pun mendapat rentak dan mereka sudah pun mencari jalan. Sebab itu saya melihat cukup saya bangga dengan usahawan-usahawan wanita yang mencari jalan untuk keluar daripada kepompong, maksudnya daripada kemelut ataupun krisis COVID-19 ini yang membelenggu bukan hanya usahawan wanita tetapi semua di luar sana. Baik, sudah tentunya kalau boleh diceritakan oleh Datuk tadi, sebenarnya kebanyakan usahawan wanita yang terlibat dalam kita kata keusahawanan ini terlibat dalam keusahawanan mikro, khususnya perkhidmatan, F&B dan sebagainya. Dan boleh kita lihat sejarah penceritaan latar belakang usahawan wanita itu kebanyakannya itu adalah kebergantungan utama kepada sosioekonomi keluarga. Betul. Mungkin ibu tunggal ataupun mereka yang menyara keluarga yang berpendapatan bawah B40. Jadi dalam hal ini bagaimana kita melihat kesan kepada wabak COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan, kesannya kepada jangka masa panjang bagi masa depan perniagaan dan keusahawanan wanita itu sendiri? Okey, kalau kita cakap maksudnya kesan jangka panjang, sebab daripada kaji selidik yang telah dibuat oleh SME Corps, iaitu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan, telah pun mendapati sekiranya PKP ini dilanjutkan sampai 3 bulan. Baik. Survey kita menunjukkan lebih kurang 81% menyatakan bahawa dia ada cash in hand tu, operasinya hanya bertahan sampai itu je. Baik. 81%. Ismail, itu adalah satu jumlah cukup besar. Betul. Maksudnya usahawan kita habis kalau PKP itu dilanjutkan lebih daripada 3 bulan, maka
Kita tak perlu cakap, tapi kita boleh tahu dah hujungnya nanti jadi apa. Dan cuma 1% saja daripada kaji selidik itu yang menyatakan bahawa dia boleh bertahan sampai 12 bulan dengan dana, maksudnya di tanganlah sekiranya PKP itu maksudnya lanjut sampai bila pun, dia hanya setahun. Maksudnya majoriti menyatakan ketidaksanggupan ataupun maksudnya mereka tidak ada tunai di tangan dan sebagainya untuk meneruskan operasi mereka sekiranya PKP ini berlanjutan. Dan kita juga boleh menjangkakan bahawa sektor ini juga akan memberikan pengangguran akan berlaku dengan banyaknya selepas ini. Yang itu kita harus jangkakan. Malah PKS juga, kalau kita tengok, kalau 10% PKS ditutup, kalau 10% PKS ditutup, jumlah pengangguran yang akan terlibat melibatkan lebih kurang 1 juta pekerja penganggur. Itu jumlah yang cukup besar sekali. Kendati pun di sebalik kesan yang diceritakan oleh Datuk tadi, kita melihat itu jangkaan kepada apa yang akan berlaku kepada usahawan wanita, PKS dan juga mikro. Tetapi kita harus sedar dan kita harus terima hakikat bahawasanya kementerian tidak pernah alpa dan selalu cakna tentang suara nadi denyut usahawan-usahawan wanita ini dalam berdepani COVID-19. Jadi agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi juga bersama-sama untuk membantu dan juga memberikan bantuan yang seadanya. Bagaimana kita melihat penyelarasan antara agensi-agensi tersebut juga mendukung inisiatif dan juga usaha oleh Kementerian Pembangunan Usahawan Sebab itu kita kadang-kadang nak ditelan mati mak ditelan mati mak di luar mati bapa kan. Tapi sebab kita tahu dalam kesihatan awam ni cukup penting bagi kita, keluarga kita, masyarakat dan sebagainya, pada masa yang sama juga ekonomi juga harus digerakkan. Dan itu juga yang menjadi pegangan Yang Berhormat Menteri untuk sentiasa bercakap dan memperjuangkan tentang usahawan-usahawan kita di luar sana, bahawa perlunya untuk kita bermula untuk gerakkan ekonomi dengan standard of procedure, dengan SOP yang sedia ada, sebagaimana yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi tadi. Sebab itu kalau kita bercakap tentang soal usahawan wanita ini, kita melihat bahawa kalau kita tengok dalam survey juga, saya suka merujuk pada survey sebab kita buat survey itu kita terus pada usahawan-usahawan. Antara perkara-perkara yang menjadi maksudnya harapan pada mereka, kalau diberikan mereka nak apa dalam survey yang kita buat, mereka inginkan apa, mereka sebanyak 93% menyatakan bahawa mereka inginkan bantuan keuangan. Dan lebih kurang 43% pula menyatakan bahawa mereka inginkan maksudnya suntikan semangat, motivasi supaya mereka dalam keadaan PKP ini yang tidak ketentuan ini, mereka dapat sekurang-kurangnya dapat meredakan dan juga mereka dapat mencari jalan untuk mereka keluar daripada kemelut yang membelenggu diri waktu PKP. Kadang-kadang bukannya kita yang dah biasa bekerja, tiba-tiba kita stuck duduk rumah pun kita jadi macam dah tak berapa ni kan, tak rasa seronok. Jadi sebab itulah di bawah kementerian kita melihat bahawa inisiatif-inisiatif yang diberikan khusus untuk usahawan-usahawan wanita di dalam agensi-agensi kita ada 3 perkara. Maksudnya ada 1 program pembangunan kapasiti yang mana diberikan di bawah INSCAN, Institut Keusahawan Negara. Kita ada program-program maksudnya BizLife, buat bicara secara online, sebab kita dah tak boleh nak kumpul ramai-ramai. Ada business coaching yang ambil masa lebih kurang 2 jam. Usahawan-usahawan wanita yang berjaya, kita bagi perkongsian kepada mereka atas talian, yang mana alhamdulillah feedback yang cukup baik. Sampai ke hari ini lebih kurang dalam 45,000 capaian untuk yang telah pun bersama-sama dengan INSCAN. Dan untuk pembiayaan, program pembiayaan di bawah koperasi, Suruhanjaya Koperasi juga kita ada membantu koperasi yang terjejas, dan Bank Rakyat melalui business care untuk for women, kita ada bantuan sebanyak 50,000 untuk 1,000 usahawan wanita. Dan Tekun, yang paling popular Tekun lah, Tekun daripada 200 juta yang kerajaan bagi, kita peruntukkan 80 juta untuk usahawan wanita. Dan itu daripada 1,000 ke 10,000 dia punya pembiayaan. Dan begitu juga dengan SME Corps
melalui programnya, dan akhir sekali dalam usahawan akses kepada program akses pemasaran, kita memberi ruang kepada usahawan-usahawan wanita supaya dapat menjadi usahawan untuk pembekalan untuk hotel-hotel di bawah UDA Holdings. Okay. Dan jumlahnya cukup besar, 5 juta, dan mereka boleh membekalkan maksudnya cadar ataupun deterjen ataupun dan sebagainya yang relate yang berkaitan dengan bisnes hotel dan sebagainya. Okay. Selain daripada itu juga banyak di program-program yang kita rangka, itu waktu PKP saja, Ismail. Maksudnya selepas ini juga banyak juga program-program yang akan kita rangka dan juga bantuan yang kita berikan kepada mereka. Makanya penerusan dan juga inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan bukan sahaja untuk memastikan agar bisnes itu masih terus berjalan, tetapi juga kemampanan dan juga survivability perniagaan itu akan diteruskan. Semua majikan dikandaki mematuhi garis panduan mengenai pengendalian isu berhubung penurunan COVID-19 di tempat kerja, khususnya yang membabitkan perintah kuarantin, cuti sakit dan pemberhentian pekerja. Majikan juga boleh mengambil langkah sewajarnya untuk mengelakkan pemberhentian pekerja disebabkan COVID-19 seperti disyurkan dalam tata cara keharmonian perusahaan ataupun Code of Conduct, iaitu mengahadkan kerja lebih masa dan mengurangkan hari bekerja dalam seminggu ataupun mengurangkan bilangan kerja seminggu. Besarlah harapan saya agar semua warga pekerja dan majikan dapat terus mendukung dan menjiwai cara kerja baru ataupun norma baru pekerjaan dalam keadaan kita sedang menangani wabak COVID-19. InsyaAllah kita pasti menang. Kita belum lagi menang, namun insya-Allah kita pasti menang sekiranya semua rakyat Malaysia akur dan juga mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan tahap 4 yang telah pun digagaskan dan juga diperintahkan oleh pihak kerajaan. Masih lagi bersama dengan YB Datuk Wira Hajah Mas Ermiati Haji Samsudin yang juga merupakan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Tadi Datuk kita bercerita tentang bagaimana situasi COVID-19 ini memberikan kesan yang berbeza kepada keusahawanan wanita khususnya dan juga beberapa pelan yang dirangka untuk usahawan wanita. Kita juga bercerita tentang bagaimana kebergantungan wanita itu dalam sektor koperasi ataupun khasnya kepada industri koperasi ini. Jadi bagaimana kita melihat situasi wanita dan koperasi dan bagaimana COVID-19 ini juga memberikan dampak yang amat besar terhadap koperasi wanita? Kalau kita bicara tentang koperasi, jumlah koperasi dekat Malaysia pada hari ini, setakat hari ini kita mempunyai lebih kurang 14,628 buah koperasi yang mana dominasinya adalah lelaki. Dan apabila kita melihat percentage koperasi wanita sebenarnya cukup kecil. Hanya 277 saja, iaitu 1.9%. Kecil kan? Sangat kecil. Dan daripada 277 tu 60% saja yang aktif. Okey. So dia lagi rendah, 100 lebih, 166 je sebenarnya. Yang koperasi wanita ni yang sebenarnya yang betul-betul maksudnya bergerak aktif lah. Sebab itu saya melihat dengan jumlah yang kecil, dengan asetnya lebih kurang 60 juta, dengan lebih kurang perolehannya pun tak berapa besar, 11 lebih juta. Dan saya kira ini adalah masa yang terbaik untuk kita tengok semula bagaimanakah prestasi-prestasi koperasi ini. Dan sewaktu COVID ni juga, kita juga menerima aduan daripada koperasi-koperasi wanita ini bahawa mereka juga turut terkesan. Sebab itu di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia juga telah pun memberikan grant bantuan untuk koperasi yang terkesan, yang terjejas teruk sebagainya dari segi operasi. Sebab ada koperasi kita ni yang membuat maksudnya dia ada perusahaan, maksudnya dia buat mi, dia buat perniagaannya sendiri, dan apabila tak dapat bekalan dan dia terpaksa stop, tak boleh buat operasi, mereka terpaksa stop. Dan begitu juga dengan koperasi-koperasi yang ada yang memberikan pinjaman dan sebagainya. So bila PKP ni orang tak boleh bayar, so macam mana dia nak serve yang maksudnya bayaran sebagainya. Jadi mereka itu juga harus diberikan perhatian. Dan selain daripada grant bantuan untuk koperasi yang terjejas, kita juga ada bagi
pembiayaan kepada koperasi sampai maksudnya kita bagi 50,000 dalam masa 5 tahun. Cukup rendah kadar faedahnya 1 hingga ke 2% berdasarkan pada balance terakhir, bakian terakhir. Dan selain daripada juga kita ada memberikan khidmat nasihat, business matching kepada koperasi-koperasi ini supaya mereka terus bangkit dan juga tidak ni sebab sayang dahlah sikit jumlahnya, tak ramai kan, dan kalau kita tidak menjaga dan memberi perhatian pada mereka, kita takut semua pun akan collapse. Dan apabila melihat jumlah yang tidak banyak ini, apabila kita mesyuarat tiap-tiap minggu, saya laporkan pada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri sarankan supaya kita menambah lagi jumlah koperasi yang sedia ada. Sebab itulah saya rasa ini adalah masa yang terbaik untuk seluruh usahawan-usahawan ataupun wanita-wanita di luar sana untuk memikirkan ataupun mempertimbangkan. Selepas ini mungkin kalau sesiapa yang bercadang untuk menubuhkan koperasi, tak kisahlah koperasi rakan sekelas, koperasi dalam sektor profesional sendiri dan sebagainya, just buat, tubuh. Dan di pihak kementerian kami sedia untuk membantu dan sedia untuk memberikan khidmat nasihat kepada mereka yang bercadang untuk menubuhkan koperasi. Dan pastinya selepas ini kita akan membuat lebih banyak promosi untuk melahirkan lebih banyak lagi ahli-ahli koperasi wanita, koperasi-koperasi wanita yang mana keseluruhannya entitinya adalah wanita. Itu cukup penting sekali sebab macam seperti kata tadi soalan yang awal, maksudnya apabila wanita ni menjadi usahawan PKS dan sebagainya, kebanyakan mereka menghabiskan maksudnya pendapatan mereka itu akan terus bagi kepada isi rumah, dan mereka ini cukup penting sekali dalam contribute kepada pendapatan keluarga dan sebagainya. Okey, sudah tentu kita melihat dan kita menghargai usaha yang dilakukan oleh kementerian dalam memastikan agar koperasi ini dibina dan juga dijana. Tetapi kita perlu realistik dan juga kita perlu menerima hakikat bahawasanya jika tiada suntikan modal atau suntikan dana, maka sesuatu perniagaan itu tidak memungkinkan ia untuk berjalan seperti biasa ataupun untuk bermula. Betul. Jadi adakah dalam hal ini kita melihat kementerian juga ada melaksanakan beberapa suntikan-suntikan yang dilihat sebagai perlu dan juga mampu untuk membina dan juga memulihkan sektor koperasi? Yang sebagaimana saya sebut tadi, maksudnya kita ada bantuan kewangan, pembiayaan yang diberikan oleh pihak SKM tinggi yang bernilai 50,000. Dan itu saya kira walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi saya kira boleh, mampu untuk memberikan sedikit ruang dan juga sedikit nafas kepada koperasi-koperasi ini supaya mereka akan dapat terus berjalan. Dan misal kata dah ada pun pengumuman oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan mereka dah pun boleh meneruskan operasi, apatah lagi ni dah bulan Ramadan. So banyak peluang-peluang, maksudnya orang mencari kuih raya, baju raya dan sebagainya. Ini mungkin adalah peluang yang terbaik untuk mereka menimbangkan semula untuk memulakan balik operasi dan juga melihat apakah bentuk-bentuk bantuan yang ada di bawah kementerian kami ini, dan mereka boleh memikirkan mana yang sesuai di bawah sektor ataupun sama ada koperasi ataupun usahawan wanita itu sendiri. Mereka boleh memohon dan juga bertanyakan kepada kami. Saya melihat Datuk, kalau kita mendepani situasi COVID-19 ini, mungkin kita melihat ada beberapa produk yang menjadi keperluan, yang menjadi ataupun permintaannya tinggi, seperti barangan basah, barangan sejuk beku, frozen food dan sebagainya, yang mungkin boleh memungkinkan untuk idea-idea ke arah pembangunan keusahawanan wanita itu boleh dijana melalui pembinaan dan juga pengeluaran produk seperti itu. Jadi adakah ini bermakna apabila kita mendepani krisis itu akan memulakan sesuatu yang baharu untuk keusahawanan wanita dan juga pembaharuan dari segi unjuran produk-produk yang boleh difokuskan oleh wanita? Kita tengok kalau sebelum COVID ni bisnes modelnya berbeza, tapi apabila waktu COVID ni terus berubah. Kalau dulu kalau kita tengok daripada survey yang kita buat, lebih kurang dalam 37.9% yang menggunakan sosial media sebagai untuk memasarkan pasaran mereka. Tetapi apabila saja berlaku COVID, maka melonjak naik. Maksudnya orang mencari atas talian. Dan dari dulu kalau dia menggunakan secara tradisional, usahawan-usahawan wanita ini menggunakan tradisional, hanya maksudnya face to face, hanya berniaga seperti biasa. Tetapi hari ini mereka sudah pun dah ada akaun Facebook, dah ada WhatsApp, dah guna WhatsApp itu bukan hanya untuk bertanya khabar tetapi untuk menjual barangan. Kalau saya yakin percaya, kalau Ismail buka saja WhatsApp, jual dah berbuka, siap ada yang nak hantar dan sebagainya. Dan itu adalah satu perkembangan yang terbaik, perkembangan yang maksudnya sesuailah, relevan pada hari ini dan sesuai juga untuk kita menepani cabaran masa depan, bahawa teknologi itu dengan berdasarkan digitalisasi
yang harus kita sendiri hari ini ambil peranan dan tidak boleh saja tengok orang buat. Tetapi kita pun dah sama kena adapt dan kita pun sama juga kena educate usahawan-usahawan wanita di sana juga mengguna dan juga mengaplikasikan pemakaian digital kepada proses perniagaan mereka supaya mereka bukan hanya melihat orang guna tetapi mereka juga bersedia untuk menggunakan kerana percentage apabila kita mengoptimumkan pemakaian teknologi dan juga hari ini banyak apps dan sebagainya yang jadi lebih mudah. Apatah lagi dalam keadaan yang kita tidak berada dalam tempoh PKP ini, that is the best method yang kita boleh gunakan dan melahirkan lebih ramai lagi wanita-wanita. Kalau dulu dia berniaga lain, tiba bila PKP-nya dia dah tukar shift terus. Dan saya amat berbangga tengok bila kita dengar dapat feedback wanita-wanita yang dulu dia tak biasa pun buat berniaga atas talian tapi hari ini dah berniaga atas talian dan terus berubah kerana untuk menuntut keperluan demi untuk menyara keluarga. Mereka tak berduduk diam tetapi mereka terus berfikiran kreatif dan mengubah cara perniagaan mereka. Okey, wanita itu kreatif dan juga hasil kreativiti itu mungkin boleh memungkinkan untuk kelangsungan perniagaan dan juga usahawan wanita khususnya. Apa khabar semua? Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi. Apa pakai macam ini? Setia COVID-19. Saya harap ini bukanlah kejadian yang pelik ataupun buang tabiat kata orang. Ini adalah sebahagian daripada kreativiti anda semua untuk menghilangkan rasa bosan duduk di rumah. Wah. Ikan. Do you eat fish? Baik, tadi kita bercerita tentang bagaimana inisiatif dan juga insentif yang digagaskan di bawah kerangka dan juga susun gerak atur oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi khususnya menjurus kepada bagi membantu usahawan dan juga koperasi wanita. Kali ini masih lagi bersama dengan Datuk Mas Semiati untuk kita bercerita lebih lanjut tentang kita nak bercerita tentang apakah selepas ini, what's next, survivability dan juga kemampanan bagi perniagaan yang diasaskan oleh wanita, disertai oleh wanita untuk wanita khususnya. Kalau kita cerita tentang F&B, penyediaan makanan, mungkin itu tidaklah sepenuhnya terjejas. Tetapi yang melibatkan perkhidmatan seperti perkhidmatan kita kata spa, salon dan sebagainya, memang tidak ada jalan lain selain daripada menutup perniagaan buat masa ini. Jadi bagaimana dalam hal ini kita menilai dan juga menganalisis situasi setiap bentuk dan jenis perniagaan itu supaya nanti akan dapat dirangka gerak kerjanya oleh kementerian? Pertama sekali apabila waktu PKP ni, saya rasa yang paling penting untuk mengelakkan daripada kesan yang mudarat kepada usahawan-usahawan wanita ini adalah dengan mereka memanfaatkan apa juga bentuk peluang, ruang yang ada yang diberikan dan juga ditawarkan oleh kerajaan. Sewaktu pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mereka harus sebut yang itu dulu. Yang itu yang pertama. Contohnya sebagaimana yang kita ada subsidi upah, kita ada geran khas prihatin, kita ada moratorium, kita ada bantuan kewangan dan pada masa ini juga adalah waktu yang terbaik untuk kita melihat sekali, macam saya cakap tadi, model perniagaan kita itu adalah kita nak statik macam itu ataupun kita nak ubah. So this is the best time for us to tengok nilai kembali dan juga membuat penilaian terhadap bisnes perniagaan yang sedia ada. Dan ketiganya kita tengok juga dan menyusun kembali data-data maklumat pelanggan dan juga kita masukkan ianya ke dalam kita punya maksudnya data supaya kita dapat simpan dan juga kita sentiasa berhubung dengan mereka supaya tidak ada ketinggalan. Dan
yang waktu ini juga saya merasakan bahawa adalah waktu yang terbaik untuk kita timba ilmu keusahawanan. Sebab ramai, bukan hanya pihak di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi saja yang menawarkan untuk khidmat nasihat, khidmat bimbingan, khidmat berkongsian dan sebagainya. Tetapi saya nak ucap terima kasih juga kepada semua rakyat Malaysia yang telah pun memainkan peranan, memberikan semangat dan sutikan, maksudnya berkongsi semangat kepada usahawan-usahawan kita, terutama sekali untuk usahawan wanita. Kerana saya tengok kalau dekat dalam Facebook, ramai orang buat perkongsian macam mana nak bertahan, macam mana kita harus bertahan dalam situasi yang begitu sukar ini. Dan peranan itu cukup baik sekali kerana saya melihat bahawa ramai orang di luar sana yang memainkan, mengambil bahagian untuk sama-sama untuk keluar daripada kemelut ini dengan pantas. Sebab kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh berpeluk tubuh dan menunggu what's next. Apa kerajaan nak tolong, apa kerajaan nak tolong, tak ada. Tetapi kita pun sama-sama memikirkan kaedah untuk bangun dan juga keluar daripada kemelut ini. Dan akhirnya saya juga melihat bahawa ini adalah masa yang terbaik juga untuk kita memperbaiki dokumen-dokumen yang kita ada, maksudnya dari segi akaun, ini adalah waktu yang terbaik. Dan kalau kita tengok, memang jumlah wanita yang terlibat dalam PKS ni sedikit, tapi ada juga saya mendapat feedback bahawa sebenarnya ada yang menjalankan perniagaan tetapi di atas nama suami mereka, di atas nama rakan kongsi mereka, bukannya nama atas individu wanita itu sendiri. Walaupun yang benar-benar memainkan peranan dalam syarikat tersebut adalah wanita. Dan hari ini mungkin adalah waktu yang terbaik untuk kita menimbangkan semula, untuk kita membuat dokumentasi itu. Maksudnya kalau kita yang menggerakkan perusahaan itu sendiri, perniagaan itu sendiri, why must kita nak depend pada orang lain? Dan ini adalah masa yang terbaik untuk kita bergerak dan juga menguruskan dokumen-dokumen itu supaya selepas ini, pasca PKP, kita dah boleh, okey, lepas keluar saja PKP, kita dah tahu dah apa kita nak buat. Dan pasal PKP juga adalah satu segmen lain. Apabila kita bercakap tentang untuk pasal PKP, pastinya untuk program pemulihan usahawan itu harus juga dilihat. Dan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan, kita yang melalui Yang Berhormat Menteri kita telah pun menyarankan untuk dilihat dalam sektor yang pelbagai ini, yang pelbagai, bagaimana yang harus kita lihat, peranan yang boleh kita ambil kira, memainkan peranan bersama melalui agensi-agensi yang kita ada dan menggerakkannya untuk terus sampai ke akar umbi. Kita tak nak, maksudnya hanya pengumuman saja yang best, tetapi at the end of the day kat bawah tak rasa apa pun. Kan? Jadi yang itu yang selalu diberikan penekanan oleh Yang Berhormat Menteri, dan akhirnya nanti keyakinan rakyat itu selepas pasca PKP itu cukup penting. Itu antara perkara-perkara yang harus kita lihat, selain daripada kita memperkasakan penggunaan teknologi sebagaimana yang telah pun saya kongsi sebentar tadi, dan kita melihat rantaian ekosistem dalam urus niaga perniagaan wanita itu bagaimana. Dan saya bersetuju dengan kata Ismail, direct contact, perniagaan direct contact service itu yang amat terjejas sekali. Orang tak boleh nak pergi spa, orang takut. Orang tak boleh nak gunting rambut, orang takut. Tak boleh nak buat facial. Muka pun dah lama tak facial, dan cakap tangan pun terkuku, tak berkilat. Disebabkan takut, kerana tak boleh dah. Kalau dulu, kalau kita nak ni, kita panggil saja. Ada mobile yang boleh datang, maksudnya datang ke rumah, membuat servis-servis tersebut. Tapi hari ini tak boleh. Dan saya tak rasa dalam tempoh 6 bulan ni orang masih percaya lagi ataupun ni. Maksudnya macam mana kita nak build up that keyakinan kepada rakyat kita, so that usahawan-usahawan kita ini boleh bernafas. Jadi dengan pematuhan SOP yang ditekankan oleh kerajaan itu cukup penting. Sebab kita tidak mahu jadi macam kita tengok dalam kita berita yang menyatakan Kanada baru saja kata pemulihan dan sebagainya, terkali 3,000 yang affected semula. Begitu juga dengan Hokkaido dan juga negara-negara yang telah pun kita baca. Dan kita tak nak Malaysia jadi macam tu. Tetapi kesihatan awam itu adalah prioriti utama. Tetapi pada masa yang sama, gerakan ekonomi juga harus kita jaga dan harus ada sifat tanggungjawab, bukan hanya di peringkat kerajaan tetapi juga di rakyat Malaysia. Usahawan-usahawan kita harus jaga supaya maksudnya semua akan dapat manfaat, ekonomi kita berjalan, poket kita terisi, pada masa yang sama kesihatan kita juga
terjaga. Okey, Datuk, apabila kita bercerita tentang COVID-19 ini banyak mengajar sesebuah perniagaan itu tentang perniagaan ini bukan bercerita tentang produknya tetapi bercerita tentang peniaganya ataupun kepada usahawannya. Mungkin analogi mudahnya adalah apabila musim sejuk kita jual baju panas, apabila musim hujan kita jual payung. Jadi mengikut kepada fleksibiliti perniagaan itu sendiri yang akan memungkinkan survivability kepada seorang usahawan dan juga sesebuah perniagaan. Jadi adakah dalam hal ini kementerian optimis dalam melihat mungkin selepas pasca PKP dan COVID-19 ini para peniaga, usahawan wanita khususnya perlu sentiasa berevolusi bukan bergantung kepada satu dapatan produk untuk memastikan survivability atas nama usahawan itu sendiri? Ya, apabila berlakunya COVID yang maksudnya sebelum ini tidak pernah terjadi pun seumpama ini bukan hanya Malaysia tetapi seluruh negara. Tapi alhamdulillah Malaysia kita dalam proses pemulihan. Terima kasih juga kepada semua pada Yang Amat Berhormat pada Perdana Menteri dan semua yang terlibat yang tanpa henti dan juga tanpa penat lelah mereka untuk menjaga keselamatan rakyat Malaysia. Dan sebab itu kita melihat bahawa langkah ke hadapan selepas ini perlunya untuk kita mempelbagaikan lagi usahawan-usahawan kita dan menyiapkan diri mereka dengan pelbagai bidang dan juga pelbagai kemahiran supaya episod yang kita belajar pada hari ini, episod COVID ini memberikan satu pengajaran yang mahal buat kita supaya kita sentiasa bersedia. Dan saya kena dan percaya sekiranya dengan evolusi teknologi yang terkini dan juga dengan diri kita sendiri yang ingin belajar dan ingin pergi ke depan dan ingin maksudnya misi kita adalah untuk berjaya dan juga menambah pendapatan untuk keluarga, untuk komuniti, untuk masyarakat, untuk syarikat kita dan boleh memanfaatkan juga kepada negara akan dicapai. Dan sekaligus kita melihat bahawa dengan penggunaan teknologi itu juga yang akan dimanfaatkan oleh wanita bukan hanya untuk pasaran Malaysia tetapi juga untuk kita, mungkin kita boleh mengambil kesempatan di sini dalam keadaan situasi negara-negara lain juga sedang bergelut dengan COVID ini. Ini adalah masa yang terbaik untuk kita memikirkan bukan hanya model perniagaan untuk Malaysia tetapi juga untuk kita intai peluang untuk di luar sana, untuk di luar Malaysia. Teknologi itu memungkinkan perniagaan di luar persempadan negara, ya Datuk. Kalau kita melihat juga bercerita tentang usaha-usaha dan juga yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, sudah tentu YB Datuk dan juga YBM Menteri juga turut melihat saban hari aduan-aduan yang diterima dan juga keluhan daripada usahawan wanita ni untuk memastikan perniagaan keusahawanan koperasi mereka masih lagi berlangsung seperti biasa. Jadi bagaimana dalam hal ini YB Datuk melihat dalam kita mengkorelasikan peristiwa itu dan juga melihat penyelesaian yang mudah, beberapa saluran bantuan juga turut dipermudahkan melalui pemudah cara yang disediakan oleh pihak kementerian? Saya melihat waktu COVID ni banyak benda yang patut yang dulu sebelum COVID ni kita agak strict tapi bila COVID ni kita mengangkat banyak perkara yang dulu menjadi keperluan asas utama dalam sesuatu syarat untuk pembiayaan ataupun bantuan dan sebagainya. Hari ini kita angkat supaya menjadikan lebih mudah. Kita tahu ramai yang terkesan, jadi kita jangan menyulitkan dia. Yang penting kita dapat bantu seramai usahawan mereka supaya mereka dapat keluar dan juga dapat membantu dan juga perniagaan mereka juga dapat kita maksudnya dapat juga mereka bernafas sewaktu PKP ni. Sebab itu kita melihat maklumat itu cukup penting sebab kita dekat Kementerian Pembangunan Usahawan kita ada war room yang diketuai oleh kita punya Kementerian Setiausaha Kementerian kita KSU yang mana setiap hari melihat dan juga mendapat respon maklum-malas dan juga kita pun ada PKS pusat sehenti, maksudnya one call center lah yang boleh call saja kementerian dan kita ada itu kan namanya sehenti keusahawanan itu. So boleh saja contact kita punya PKS pula, Pusat Sehenti Keusahawanan. Jadi boleh kontak semua nombor di sini dan kami bersedia untuk memberi khidmat kepada anda daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Tapi kalau selepas Ramadan 9 sampai 6 lah. Kan kalau lepas pukul 6 jangan telefon, tak ada orang kan. Jadi yang maksudnya kita sedia untuk membantu selain daripada agensi-agensi kita yang mengambil dan juga memainkan peranan macam contoh Institut Keusahawanan
dia pun ada segmen untuk membantu dari segi penyediaan dokumen. Untuk mohon bantuan bagaimana pun ada segmen tu. Jadi macam tahap macam tu sekali, nak buat dokumen, nak isi macam mana pun dia akan ada sesi untuk diberikan penerangan seumpama itu, kalau pun tidak mahu menelefon tadi. Tapi sebaiknya telefonlah, senang sikit. Jadi senang direct kepada agensi kita yang berkaitan. Okey. Makna katanya apabila kita mendepani wabak COVID-19 juga PKP ini, urusan dan juga proses bagi untuk permulaan perniagaan, khidmat nasihat bagi perniagaan, pendokumentasian itu tidak tergendala ataupun tidak terhenti di situ dan masih lagi disediakan oleh pihak kementerian. Ya, masih. Pejabat kita memang maksudnya sentiasa terbuka. Cuma dari segi sebelum pengumuman tu memang limit dalam satu bangunan tu 50 orang je. Walaupun limit, tetapi setiap kerja harus juga kita tuntaskan demi kemaslahatan usahawan-usahawan kita dan juga koperasi di luar sana. Dan apabila 4 hari bulan, maksudnya Yang Mak Berhormat pun kata maksudnya dah boleh keluar dan juga beroperasi. Jadi saya rasa kita akan bertambah sibuk. Apatah lagi selepas pasca PKP, sebab kita nak tengok, maksudnya saya dah boleh jangkakan selepas pengumuman Yang Mak Berhormat Perdana Menteri ni, pejabat kementerian akan dihujani dengan pelbagai ni apabila mereka sudah mula beroperasi, perniagaan sudah pun mula dijalankan. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang mereka ingin bantuan, pandangan dan juga khidmat nasihat. Jadi kita harus bersedia ke arah itu. Sudah tentu kita juga menjadi realistik dalam kita melihat peranan kementerian juga dalam hal ini berada dalam satu kedudukan yang dianggap sebagai menarik rambut di dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Pelaksanaan itu perlu berhati-hati dan juga untuk memastikan agar setiap golongan sasar mendapat manfaatnya. Betul. Kita tahu dan kita sedar bahawasanya setiap orang menginginkan sesuatu untuk dirinya sendiri dan setiap pertanyaan itu diajukan pada pihak kementerian. Jadi bagaimana YB sendiri bersama dengan YB Menteri dalam hal ini melihat setiap permasalahan itu secara meritnya bagi memastikan agar setiap usahawan wanita dan juga usahawan di bawah kementerian tidak akan tertinggal ataupun no one will be left behind? Saya menjangkakan dengan pelan pemulihan selepas ini yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri itu akan menceritakan segalanya. So kita pergi secara detail kepada perkara itu dan pastinya mengambil perspektif setiap kluster usahawan ataupun segmentasi usahawan yang berbeza dan apakah keperluan-keperluan yang mereka perlukan, termasuk dengan permasalahan ataupun isu-isu yang kita terima sebelum ini yang boleh kita ambil dan juga kita aplikasikan dalam pembentukan program-program untuk mendepani COVID ataupun pasal COVID selepas ini. Dan yang itu akan diumumkan oleh saya rasa maksudnya selepas kabinet dan sebagainya. Dan macam Ismail kata tadi, banyak perkara yang harus kita beri perhatian dan kita berikan pertimbangan dalam tempoh yang cukup getih ni. Kita belum habis perang, kita belum habis berperang lagi ni. So banyak perkara yang harus kita perlu berikan perhatian dan juga ambil berat. Apatah lagi bila ada kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan, saya khawatir apabila terlalu seronok sangat orang berniaga sampai mereka lupa tentang kesihatan awam yang harus menjadi perkara pokok. Dan pada masa yang sama juga bagaimana untuk kita melihat juga peranan mereka ini supaya kita, maksudnya tak adalah maksudnya selepas ini dah suruh buka lepas tu suruh tutup balik. Kita tak nak macam tu. So maksudnya kalau mereka betul-betul serius, maksud mereka benar-benar bersedia, maka mereka harus mematuhi dengan apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey. Yang Mak Berhormat Perdana Menteri mengatakan bersabarlah akan hadirnya pelangi selepas hujan dan juga guruh. Titipan akhir daripada YB sendiri untuk kita memberikan rangsangan dan juga galakan kepada usahawan di sana supaya tidak putus asa dan pastikan kita jadikan ini sebagai pemula kepada pembaharuan dan segala-galanya. Ya, saya rasa ini adalah masa yang terbaik untuk semua usahawan-usahawan wanita di luar sana untuk memperkemaskan lagi perniagaan kita dan kita tengok semula dan kita nilai semula apakah maksudnya
advantage dan juga disadvantage yang kita ada sebelum ini, supaya kita monopoli dan meneruskan dengan segmen teknologi yang lebih hebat selepas ini, supaya hubungan kita tak terputus dan kita menjaga hubungan kita dengan pelanggan-pelanggan yang kita sedia ada, supaya usahawan wanita akan terus menjadi pembakar semangat untuk usahawan-usahawan di luar sana dan kita menjadi contoh yang terbaik untuk wanita besi. InsyaAllah YB Datuk, satu penjelasan cukup kolektif untuk wanita di luar sana, itu satu titipan khas daripada YB Datuk Wira Haji Ahmad Seri Haji Samsudin, Timbalan Menteri Pengurusan Usahawan dan Koperasi, untuk kita membawakan spektrum perbincangan supaya kita bersabar dan juga bertabah dalam kita mendepani perintah kawalan pergerakan tahap 4 dan pastikan anda tidak menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, kerana apa yang digagaskan itu seperti amat berhormat Perdana Menteri, supaya kita menjadi masyarakat yang cakna dan perlu tahu bahawasanya apa yang penting dan juga apa yang boleh kita kesampingkan atau kita ketepikan. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. InsyaAllah dalam perkongsian lain kita akan bawakan analisis isu dari semasa ke semasa, dan teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM untuk perkembangan wabak COVID-19. Assalamualaikum, selamat malam.